Kedah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Ketua di atas peluang yang diberikan untuk saya terus sama berbahas akta langkah-langkah sementara bagi pembiayaan kerajaan penyakit coronavirus menambah 45 bilion kepada dana tadi. Saya secara dasarnya bersetuju dengan penambahan ini kerana kita sekarang sedang berada dalam keadaan yang luar biasa dan kita sangat perlu menyelamatkan nyawa, sangat perlu keluar daripada pandemik ini. Namun Tuan Ketua, wang yang akan kita suntikkan ini dan yang akan kita pinjam kepada dana ini adalah merupakan wang rakyat. Ianya harus dibelanjakan dengan hemah, dengan baik, dengan tepat dan dengan penuh rasa tanggungjawab. Dan keterkaitan ekonomi bermaksud bahawa kita bukan saja dapat wang tapi kita juga membelanjakannya dengan bijak. Saya nak sebut tentang PKPD Tuan Ketua. PKPD adalah Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. Yang kita lakukan beberapa tempat. Kuala Kedah kena pada bulan September, 13 bulan. 3 hari selepas PKPD Kuala Kedah baru kita dapat SOP. 3 hari tidak ada SOP. Maka nelayan tak tahu mereka boleh keluar atau tidak boleh keluar ke laut. Yang keluar ke laut diberitahu boleh tangkap ikan tak boleh jual. Petani tak boleh ambil hasilnya. Dan saya dipahamkan perkara yang sama berlaku di Manjung juga, di Manjung, Perak. Dan di Johor kita dapat lihat ada video tentang orang tak dapat ambil nanas. Ini merupakan satu kerugian. Kita perlu selamatkan nyawa. Tapi kita tak bolehkah kita lakukan dengan cara yang tak mengorbankan ekonomi rakyat? Kita nak selamatkan wang ringgit, kita nak gunakan banyak wang, tapi kita tak boleh bazirkan wang. Itu pembaziran dan sesuatu yang berlaku yang boleh dielakkan. Pembaziran yang boleh dielakkan. PKPD dikendalikan oleh MKN tempatan. Ada pegawai daerah, ada pegawai tempatan. PKPD boleh dilakukan dengan cara yang lebih sensitif kepada kehendak tempatan dengan mengambil kira SOP yang diperketatkan. Saya dipahamkan PKPD Kuala Kedah hari ketiga baru dapat SOP kerana menunggu tanda tangan seseorang individu. Itu tak patut berlaku, Tuan Betul. Saya minta supaya kerajaan menjawab tentang ini dan juga di masa hadapan kalau diperlukan PKPD, maka ia harus dilakukan dengan penuh tanggungjawab dan tak boleh tergantung-gantung 3 hari begitu, Tuan Ketua. Itu satu benar. Keduanya, selepas begitu lama dikurung dan lain-lain, tak dapat jalankan perniagaan, ramai peniaga bila mereka balik ke kedai mereka semuanya sudah rosak. Dan mereka memerlukan bantuan khusus. Kalau tidak mereka akan terus terbeban dengan hutang alung dan lain-lain. Ini harus dilihat sebagai bantuan khusus dalam package ini juga dalam penyelamatan ekonomi rakyat. Ketiga, Tuan Ketua, poin yang saya sebut ialah kita juga akan memberikan dana untuk Kementerian Kesihatan. Saya ada banyak teguran, tapi dalam masa yang terhad ini saya nak sebut tentang kecenderungan Kementerian Kesihatan untuk tiba-tiba bersetuju dengan perkara yang mahal dan sukar. Molnupiravir, ubat baru. Dia ada peranan. Saya setuju kita beli dan kita cuba. Tetapi data yang diberikan itu hanya data dari syarikat Merck, misalnya. Kita ada benda lain yang lebih murah. Saya nak sebut bahawa yang kita tak pedulikan langsung. Vitamin C, Tuan Betul. Kita dah sebut di sini sejak tahun 2015. Tapi ada kertas-kertas saintifik yang diterbitkan dalam JAMA, Journal of American Medical Association, dan New England tentang memberikan vitamin C pada kadar yang tinggi. 8 gram, 6 gram sehari kepada pesakit pengidap COVID kategori 1 dan 2. Maka itu membuatkan mereka cepat pulih. Ada. Dan China menggunakan di Wuhan. Dan China juga membuatkan trial ataupun percubaan yang severe COVID. Kategori 4 dan 5. Menggunakan IV. 24 gram China gunakan. Profesor Peng Ziyong di Wuhan. Australia menggunakan sampai 60 gram sehari. Untuk rawat COVID yang teruk. Itu yang sukar. Tapi ujian dan juga cubaan untuk menggunakan vitamin C 3-4 gram sehari, 4-5 gram sehari itu murah, sangat mudah dilakukan, tapi tak dilakukan. Sedangkan ketika orang lain, negara lain melakukan percubaan itu, satu unit Kementerian Kesihatan mengeluarkan pula nasihat vitamin C tidak boleh diambil lebih dari 100 mg sehari. Ini perkara karut, Tuan Betul. Saya sebutkan perkara karut kerana tidak ada sebarang good evidence. Tidak ada sebarang good study, tidak ada good scientific evidence, tidak ada bukti saintifik yang baik mengatakan bahawa tubuh manusia tidak boleh mengambil vitamin C lebih daripada 100 mg atau 200 mg. Tidak ada. Malahan vitamin C macam air. Dan di China,
Profesor Peng Ziyong di dalam unitnya mereka memberikan 24 gram, bukan miligram, 24 gram sehari pada ratusan orang, dan mereka ada data yang cukup baik. Kajian menunjukkan bahawa tidak berlaku sebarang kerosakan pada buah pinggang, pada jantung dan lain-lain lagi. Tidak ada. Australia sampai 60 gram. Jadi benda yang mudah kita tak berapa pandang, tak berapa berminat. Tapi bila keluar satu benda yang belum jelas, molnupiravir, mahal, satu orang pesakit, satu kos rawatan RM3,000 lebih kurang, maka kita tempah. Boleh tempah. Tapi kita kena tahu bahawa ianya satu yang terhad. Dan dia bukan untuk semua orang, tapi kenapa kita terpandang sebelah mata saya benda-benda yang murah. Ivermectin sukar untuk lakukan trial, saya faham dan kontroversi. Tapi benda-benda yang ada asas dan di seluruh dunia telah dilakukan banyak kajian dan telah ditunjukkan peranan vitamin C yang boleh kita gunakan. Kita boleh buat sendiri IV vitamin C, government medical store di Putrajaya boleh buat, pernah buat. Jadi maksud saya gini, kita kena berhemah dengan perbelanjaan tadi dan kita kena lakukan ujian dan kajian kita. Dan kita kena bijak dan kita jangan terikut-ikut sangat dengan dana, dengan negara kaya yang tak kisah melakukan pembaziran, tapi mereka sikit untung itu sebab industri itu mereka punya. Masih ada tambahan dah. Minta maaf, masih ada tambahan dah, Bibi. Jadi Tuan Ketua atas ya maksud saya gini, saya rumuskan kita tambah dana, okey, dan saya sokong dan saya rasa semua kita sini sokong, tapi kita juga kena pastikan dana itu dibelanjakan dengan bijak dan dengan penuh tanggungjawab. Terima kasih. Terima kasih. Yang